Kesatuan rakyat, kesatuan jiwa, kerajaan perpaduan. Teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan-perkembangan isu semasa, isu politik, dan isu-isu hangat di Malaysia pada hari ini. Jangan lupa teruskan bersama di dalam channel ini. Tekan butang like, share, dan subscribe channel ini untuk perkembangan terkini politik di Malaysia. Dua sebab sokongan Anwar tidak akan terjejas sekiranya pun 4 kerusi bersatu yang pada hari ini kita tahu isunya diperpanjangkan, bersatu memanjangkan isu ini, di mana ada yang mendakwa kerusi yang dibawa oleh pemimpin bersatu itu sepatutnya kemenangan yang mereka bawa itu kerusi perlu dikosongkan. Ada yang berkata begitu. Tapi ada juga yang mendakwa bahwa mereka sudah keluar bersatu sejak sebelum PRU lagi, dan mereka bertanding di bawah GRS. Dan kemenangan yang mereka bawa itu bukan bersatu tetapi GRS. Jadi dua sebab di mana walaupun PRK perlu diadakan lagi untuk keempat kursi tersebut. Dua sebab ini. Yang pertama, ia tidak jejaskan sokongan Datuk Seri Anwar Ibrahim pada hari ini. Dan kedua, sekiranya 4 kursi ini pun perlu dikosongkan dan 4 PRK akan dijalankan, JRS boleh menang mudah dan memandangkan pengaruh Perikatan Nasional dan PAS di Sabah adalah sangat terhad. Ini adalah menurut daripada Facebook Najib Razak. Jadi sebelum kita meneruskan isu hangat pada hari ini, tolong tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini politik daripada channel ini. Ada yang kata 4 ahli JRS yang keluar dari bersatu perlu kosongkan parlimen, kursi parlimen seperti yang termaktub di bawah Akta Lompat Parti. Ada yang kata mereka tidak perlu sebab mereka tanding atas tiket JRS ataupun di bawah bendera JRS dan bukan pun parti bersatu semasa mereka bertanding di PRU 15. Ada juga yang kata mereka sudah lama keluar dari bersatu sebelum pun PRU 15 dan memang merupakan ahli langsung JRS dan sudah pun bertanding atas tiket JRS. Biarpun bersatu mahu panjangkan isu ini, panjangkan lagi hari demi hari, panjangkan lagi, dan bertekad untuk keempat ahli parlimen tersebut mengosongkan kursi parlimen mereka, tetapi isu ini sebenarnya tidak memberi sebarang manfaat bagi rakyat dan negara. Betul. Sebab yang pertama, perkara ini walaupun dikosongkan kursi keempat pemimpin, bahkan yang mereka sudah menang, ia tidak akan menjejaskan sokongan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kenapa? Sebab memandangkan Perdana Menteri mempunyai sokongan 148 ahli parlimen, maka kehilangan 4 kursi tidak mempunyai impak yang besar, walaupun memang mengurangkan kursi parlimen, tetapi sokongan Datuk Seri Anwar Ibrahim masih di tahap yang selesa. Dan yang kedua, sekiranya pun 4 orang tersebut perlu mengosongkan kursi parlimen mereka sudah ada perlu mengosongkan kursi mereka, dan 4 PRK akan dijalankan di keempat parlimen ini. JRS boleh menang mudah disebabkan pengaruh Perikatan Nasional PAS tidak sekuat di Semenanjung di Sabah. Pengaruh di Sabah tidak sekuat di Semenanjung, dan juga pengaruh mereka sangat terhad. Dan sekiranya parti-parti lain dalam kerajaan perpaduan seperti Pakatan Harapan, Warisan, PBM, KDM, dan Barisan Nasional memberi laluan kepada JRS. Jadi
memetik daripada beberapa berita di mana ada yang mengatakan 4 ahli parlemen bersatu Sabah bakal berhadapan tindakan anti lompat party. Kenyataan daripada Muhyiddin dan daripada Malaysia Mail, daripada Malay Mail, a head of parliament sitting, Bersatu Youth Chief says party will write to speaker about Bersatu for MPs. Jadi tuan-tuan dan puan, apa komen Anda berita hari ini? Walaupun kita tahu pada hari ini 4 pemimpin Bersatu yang keluar daripada Bersatu itu memang bertanding atas tiket JRS, tapi Bersatu masih mau memanjangkan isu ini. Jadi teruskan bersama di dalam channel ini untuk perkembangan politik seterusnya. Hai semua, tuan-tuan dan puan semua. Terima kasih menonton video ini. Terima kasih sudah bersama di dalam channel ini. Satu yang saya nak kongsi dengan kamu, yang saya rasa kamu semua pun mempunyai perasaan yang ingin tahu, seperti saya juga. Apa keadaan dan apa kabar Najib di penjara? Ramai yang tertanya-tanya, bagaimana bosku di penjara? Sudah pasti walaupun kita tahu kes mahkamah beliau dan juga kesalahan yang beliau tanggung sekarang, yang beliau sedang jalani sekarang, hukuman yang beliau sedang jalani, rakyat Malaysia masih tertanya-tanya, apa kabar bosku? Sudah pasti kita melihat beliau masih aktif di Facebook, tapi sebenarnya itu bukan beliau yang main telepon dia. Itu adalah admin bagi Facebook, Najib Razak. Tapi hari ini satu sumber mengatakan ini adalah keadaan terkini Najib. Saya sedikit gembira, sedikit sedih juga. Walaupun saya tidak kenal Najib, dia pun tidak kenal saya, tapi saya cuma nak kongsikan kepada rakyat Malaysia keadaan terkini Najib ataupun bosku. Tapi sebelum kita teruskan, tolong tekan butang subscribe supaya kamu tidak terlepas perkembangan terkini daripada channel ini. Hari ini, ataupun terkini daripada MH Daily, Puad cerita keadaan terkini Najib. Ini kenyataan daripada Puad Zarkashi. Katanya, cerita keadaan terkini Najib, Puad telah membuat satu kenyataan. Beliau nampak susut hanya baca surat kabar. Puad cerita keadaan terkini Najib. Nampak susut hanya baca surat kabar. Hari ini jumpa bosku di mahkamah. Alhamdulillah dapat berbual lama dengan bosku di mahkamah. Kebetulan kami berdua datang awal. Perbicaraan pula hanya bermula pada jam 10.15 pagi. Saya mulakan dengan bertanya kabar. Are you okay? Bosku amat ceria dan bersemangat walaupun nampak susut sedikit. Dia tidak dibenarkan menggunakan handphone. Bosku juga, Najib, mengikuti perkembangan di luar melalui surat kabar. Dia dapat surat kabar sehari lewat, bermakna dia dapat cerita yang sudah basi 2 hari. Kami berdua berbincang isu ekonomi dan isu semasa, termasuklah barisan kabinet kerajaan perpaduan. Dia berpesan, ingatkan ahli UMNO agar istiqomah, jangan risau dan bangkit semula. Melihat wajah bosku yang segar, saya yakin bosku akan kembali dan meneruskan perjuangan murni ini. Melihat gelagat saksi hari ini, amat wajar semakan kehakiman tahun hadapan dibuat secara online streaming. Jadi ini adalah kenyataan daripada Dr. Puad Zarkashi melalui Facebook beliau, di mana beliau telah berjumpa dengan bosku di mahkamah dan telah berbual lama dengan bosku. Dan mereka ini berbual lama sebab Puad dan Najib datang awal, dan perbicaraan pula yang bermula pada jam 10.15 itu memberi mereka peluang untuk berbual. Mereka bertanya kabar dan dilihat bosku amat ceria dan bersemangat walaupun nampak susut sedikit. Dan dia memang tidak dibenarkan menggunakan handphone. Jadi kalau ada apa-apa siapa-siapa pihak yang klaim mendakwa bosku Najib menggunakan telepon di penjara, itu adalah tidak benar. Mereka juga ada berbincang berkaitan isu ekonomi dan juga
isu semasa, termasuklah barisan menteri di dalam kabinet kerajaan perpaduan. Beliau juga kata yang terakhirnya, melihat wajah bosku yang segar, beliau yakin bosku akan kembali dan meneruskan perjuangan murni beliau. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah keadaan terkini Najib di penjara, di mana telah dinyatakan dan telah dinyatakan semasa Dr. Fuad Zarkasi berjumpa dengan beliau. Jadi apa komen Anda berita hari ini? Boleh komen di bawah.